Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah SWT. Karena pada pagi ini Allah masih kekalkan kita dalam keadaan bernyawa, masih lagi boleh kita bernafas, dan Allah bagi peluang kita untuk meneruskan kewajipan kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat bertindak dengan sewajarnya supaya kita selamat dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan itu Allah bagi peluang lagi kepada kita untuk membetulkan segala kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan selama hidup kita ini. Ada peluang lagi untuk kita memperbaiki diri kita supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Kerana ini perintah Allah, so kita minta ampun dengan Allah. Lepas mayang tadi, astagfirullahaladzim, minta ampun dengan Allah, kerana kita banyak penuh dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita ni tak lain tak bukan hanyalah untuk menyembah Allah Ta'ala. Sebab itu Allah jadikan kita. Allah beritahu dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku, beribadat kepada aku, menjadi hamba-hamba aku. Jadi tugas kita menjadi hamba Allah lah. Di antara tuntutan-tuntutan kita sebagai hamba Allah ialah kita mesti bersatu padu. Ya, bersatu padu dalam kita bertindak. Sebab itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Apa arti tali Allah? Artinya ialah hukum hakam Allah. Allah datangkan hukum kepada kita.
Jadi kita kena pegang pada hukum itu. Hukum tak ada banyak, 5 aja. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kita berpegang hukum-hukum Allah. Di antara hukum Allah tu suruh kita bersatu padu. Rukun bersatu padu itu pula ada 5. Yang pertama bersatu dalam akidah. Ini akan kita bicarakan insya-Allah. Bukan tajuk ini begini sebagai pengenalan saja. Bersatu dalam akidah. Yang kedua bersatu dalam ibadah. Yang ketiga bersatu dalam akhlak. Yang keempat mengenal yang mana satu musuh, yang mana satu kawan. Yang kelima berlapang dada dalam hal-hal yang menjadi perselisihan umum. Itu 5 rukun bersatu padu. Itu pun tajuk lain tu. Bukan itu pagi ni. Jadi di antaranya saya nak sebut pagi ni ialah rukun bersatu padu itu mengenal yang mana musuh, yang mana kawan. Kadang-kadang yang musuh kita kata kawan, yang kawan kita kata musuh. Maka susahlah kita ya. Yang musuh kita kata kawan. Macam orang berlanggar dengan satu orang dalam gelap. Kita tak kenal dia. Kita ingat kawan. Kita pun minta maaf dia peluk-peluk. Betul musuh. Ataupun kita ingat musuh, bertumbuk, tengok yang bertumbuk dengan kita tu kawan. Jadi kita kena kenal siapa kawan, siapa musuh. Dalam hadis Nabi sebut, musuh orang beriman itu ada 5. Ya? Musuh orang-orang yang beriman itu ada 5. Al-mu'minuna baina khamsin syada'ida. Orang yang beriman itu akan berhadapan dengan 5 musuh. Yang pertama, orang mukmin, orang Islam juga, orang beriman yang hasad dengki. Mukminun yahsuduhu. Yang kedua, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang sentiasa nak membunuh dia. Yang ketiga, wa munafiqun yughdhibu. Orang munafik yang sentiasa bencikan dia. Yang keempat, wa syaitanun yudhilluhu. Syaitan yang sentiasa menyesatkan dia. Dan yang kelima, wa nafsun tanazi'u. Hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi kalau saya ambil yang 5, yang nombor 5 ni. Musuh kita yang nombor 5 yang saya nak bicara pada pagi ni, iaitu hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi tajuk pagi ni hawa nafsu ya. Musuh kita yang kelima ialah hawa nafsu. Kerja apa? Sentiasa mengajak kepada kejahatan. Ya, nafsu tu memang makhluk yang jahat. Dia sentiasa mengajak kepada kejahatan. Mana tahu? Allah khabar. Apa kata Allah? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Bila kena dikuasai oleh hawa nafsu, habis pertimbangan. Walaupun dia tu orang baik, bila hawa nafsu menguasai dia, habis pertimbangan ya. Dia akan melakukan kejahatan. Dia ngajak kepada kejahatan saja. Itu kerja nafsu. Memang dia tu sifatnya jahat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau baca kitab namanya Hikam, akan disebut pengarang Hikam tu mengatakan apa? Bahawa mula-mula Allah jadikan akal. Mula-mula Allah jadikan akal. Akal ni ialah satu makhluk ciptaan Allah yang sangat taat kepada tuannya. Jadi bila jadi akal tu, Allah perintahkan akal tu, wahai akal, ke depan kamu. Dia pun ke depan. Ke belakang kamu, kata Allah, apa merintahkan akal, dia pun ke belakang. Ke kiri kamu, maka dia pun ke kiri. Ke kanan kamu, maka dia pun ke kanan. Itu kerja akal. Taat kepada tuannya. Kalau tuannya baik, akal itu akan berfungsi untuk mengarah kepada kebaikan. Kalau tuannya jahat, akal itu juga berfungsi untuk menunjuk dia ke arah kejahatan. Itu bergantung kepada diri orang tu. Jadi dia makhluknya taat kepada tuan dia. Lepas itu Allah cipta nafsu.
Allah cipta nafsu. Sebelum cipta nafsu tu Allah tanya akal dulu. Balik ke akal balik. Allah tanya akal tu. Wahai akal, siapa kamu, siapa aku? Kata Allah. Ini ada kita hikam ya. Baca kita hikam. Kan dah ada yang model karangan Menteri Agama. Iaitu Dr. Said Muhammad Al-Bakri. Itu kalangan itu model boleh faham. Kalau lama punya tu sebaris tak faham. Kecuali ada tu guru yang ajarnya. Jadi tanya, siapa kamu, siapa aku? Ditanya pada akal. Maka jawab akal, kamu Tuhan, aku hamba. Itu akal kan? Dia sedar diri dia hamba. Dan dia sedar Allah tu Tuhan. Habis, lepas tu Allah cipta hawa nafsu. Lalu Allah perintahkan nafsu. Wahai nafsu, ke depan kamu. Nahin aja nafsu. Tahu apa nahin? Dia minta aku cakap perak ke? Apa nahin? McDonald. Nyadin aja. Buat takti je. Ke belakang kamu. Nyadin lagi. Ke kiri kamu. Nohon lagi. Ke kanan kamu. McDonald juga. Buat takti je. Punya degil. Itu nafsu ya. Punya degil. Kata orang kampung gajah degil tu apa? Biut. Ada orang kampung gajah ni. Biut penuh. Itu nafsu ya. Kemudian ditanya nafsu tu pula. Allah tanya nafsu tu. Wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Apa jawab nafsu tu? Kamu, aku lah. Pandai cakap orang kampung gajah kalau nafsu tu. Kamu, aku lah. Kata. Punya action, punya belagak, punya sombong, punya tak kebor. Lalu dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Nafsu tu dimasukkan dalam neraka 100 tahun namanya. Kerana jawapan itu yang sombong dengan Allah SWT. Cukup 100 tahun, dia pun dikeluarkan dari neraka. Ditanya lagi sekali, wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Apa jawabnya? Itu juga jawabnya. Kamu, aku lah. No. Kamu, aku lah. Lalu dimasukkan lagi ke dalam neraka selama 100 tahun lagi. Udah 200 tahun masuk neraka. Keluar dari neraka. Ditanya lagi, wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Jawab nafsu, kamu, aku lah. Udah 200 tahun masuk neraka. Apa itu jawabnya? Masuk lagi ke dalam neraka 100 tahun lagi. Dah berapa ratus tahun? 300 tahun dalam neraka. Keluar dari neraka. Ditanya lagi, wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Baru dia selendar. Tahu selendar? Bukan minyak selendar. Apa selendar? Mengaku kalah. Kamu Tuhan, aku hamba. Itulah hebatnya nafsu. Ya? Jahatnya nafsu tu. Angkuhnya nafsu tu. Sombongnya nafsu tu. Inilah dia yang dimasukkan dalam badan kita ni. Semua kita ni ada nafsu. Kalau kita dikuasai oleh nafsu, akan hilang pertimbangan. Seperti seorang perempuan namanya Siti Zulaikha. Ada pernah dengar nama Siti Zulaikha? Dia ni bukan perempuan murahan tau. Perempuan yang baik. Tapi apabila dia digoda oleh hawa nafsu, diselubungi oleh hawa nafsu, dia hilang pertimbangan. Sehingga anak angkat dia sendiri nak digodanya. Nak digodanya, dipanggilnya. Anak angkat siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu anak angkat dia. Anak angkat Perdana Menteri juga. Dia tu isteri Perdana Menteri, Siti Zulaikha tu. Tapi Nabi Yusuf ni memang orang yang sangat cantik, handsome, tampan, anggun. Siapa nengok mesti terpesona. Jadi dia pun hari-hari nengok Nabi Yusuf tu, makin lama makin terpesona, makin lama makin dikuasai oleh hawa nafsu. Lalu dia pun cuba untuk memujuk Yusuf
supaya melakukan maksiat dengan dia. Dia pun kunci pintu. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Kata Allah sebut dalam Quran, dia mengunci pintu dari dalam. Lalu memanggil Nabi Yusuf haytalak. Haytalak ni panggilan yang sangat memberahikan. Sangat apa ni? Cakap Melayu entah macam mana ya. Macam mana caranya kau? Dia manggil Nabi Yusuf. Agak-agak ni Cop. Marilah. Agak ni kalau orang pakak dia, kalau orang gajah. Cop, marilah. Kalau kita orang itu dipanggil macam. Kalau Haji Ibrahim panggil orang itu macam. Pelantin Soban. Pelantin Soban Ibrahim. Tapi Nabi, Rasul, Allah pelihara dia. Lalu dia keluar. Lari. Direntak di Siti Zulekha tu bajunya. Koyak. Buka pintu. Buka kunci pintu tu, buka. Tengok-tengok. Masuk Al-Aziz. Perdana Menteri masuk. Dia pun mulalah risau. Ngelapa? Apa buat kamu sini ni? Dia tengoknya Siti Zulekha tu kan udah tak tahu ada apanya. Lalu Siti Zulekha ngabur kepada Perdana Menteri bahawa Nabi Yusuf ni cuba goda dia. Kata Nabi Yusuf, dah dia yang cuba goda saya. Kata Siti Zulekha, dah dia yang goda saya. Begitulah. Jadi ngaruh kepada Al-Aziz. Nak percaya siapa? Yang ni Nabi Yusuf ni anak angkat. Yang ni isteri dia. Nak percaya siapa? Ketika itu ada seorang bayi. Tahu apa bayi? Bukan pak bayi. Budak kecil baru lahir dalam kuayan. Dia bercakap, tengok baju Nabi Yusuf yang mana koyaknya, di depan ke di belakang. Kalau koyak di depan, artinya Nabi Yusuf lah yang cuba goda Siti Zulekha. Kalau koyak belah belakang, itu tanda Siti Zulekha yang cuba goda Nabi Yusuf. Tengok yang mana koyak, depan ke belakang? Belakang koyak Nabi Yusuf tu. Sedangkan Nabi Yusuf tu baju anak angkat Perdana Menteri, bukan baju perak apa saya ni. Kena kuat hentaknya baru koyak ya. Maka nyatalah kesalahan Siti Zulekha. Kerana apa? Kerana dikuasai oleh nafsul amarah. Ini cerita nafsul amarah ni ya. Seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang solehah, tapi tergoda juga dengan anak angkat sendiri Nabi Yusuf. Tapi Perdana Menteri pun mengeluarkan arahan. Ini cerita-cerita Quran tau, bukan longgok-longgok. Dia keluar arahan. Perkara ini biar di istana ni saja. Jangan sampai keluar. Jangan sampai cerita keluar. Biar di istana aja. Orang-orang dalam istana tu setuju lah, suka lah tu. Suka. Masing-masing merahsiakannya. Tapi esoknya tu isteri tukang kebun berjumpa dengan isteri tukang masak. Dia pun khabar pada isteri tukang masak tu. Kamu tahu dah apa berlaku dalam istana? Entah mana saya tahu. Ui dahsyat. Khabar lah. Mana boleh rahsia. Takkan ada rahsia kita kawan baik. Takkan kita kawan baik rahsia juga. Khabar lah. Dia pujuk-pujuk baik dah. Kamu seorang yang khabar lah tau. Ya. Dia pun khabar. Malam tadi isteri Perdana Menteri cuba goda anak angkatnya Yusuf. Iya ke? Dah tahu kepada siapa? Isteri tukang masak. Kemudian isteri tukang masak pula jumpa dengan isteri jaga istana. Dia pun khabar. Kamu tahu dah apa berlaku malam tadi? Kamu tahu dah apa yang berlaku malam tadi? Entah kalau mana saya tahu, kata dia isteri jaga istana tu. Oi dahsyat. Cerita lah. Mana boleh cerita? Ini rahsia. Takkan dengan aku pun rahsia. Kita kawan baik. Tak apa. Kamu seorang je. Jangan khabar orang tau. Begitulah. Sampai isteri jaga istana tu jumpa pula dengan isteri pengawal pribadi Sultan. Lepas seorang. Kamu seorang. Ya kamu jangan kamu ada ya. Betul. Sudahnya satu negara Mesir tu dapat cerita bahawa Nabi Yusuf cuba ataupun Siti Zulekha cuba goda Nabi Yusuf. Punyalah malu Zulekha dengan cakapnya.
Macam mana nak menghilangkan malu tu? Macam mana nak menghilangkan malu tu? Dia pun dapat satu idea. Dia perintahnya pengawal-pengawal istana tu suruh mengasah pisau tajam-tajam. Kemudian dibeli buah-buahan yang perlu dikupas kulitnya. Manggil tak boleh lah. Manggil apa nama dia? Bicik je. Mempelam lagaknya ya. Rambutan kopi tu je yang perlu dikupas. Dia sediakan buah-buahan, sediakan banyak-banyak pisau, panggil segala isteri-isteri orang besar-besar dalam istana tu. Dia sampai masa ketiga je, dia pun jemput. Puan-puan dipersilakan menikmati hidangan yang seadanya ni. Dia ambil buah-buahan, ambil pisau, kupas. Tengah kupas tu lah Siti Zulaiha panggil Nabi Yusuf. Lalu, satu hada je tau. Bukan kopi ni, posing, kalau kopi itu pensan pun. Ini satu hada je, one way. Dalam pintu itu ke pintu itu je. Lalu je, bila lalu isteri-isteri pembesar-pembesar tu, apa kata mereka? Ini ayat Quran tau. In hadza illa malakun karim. Ini bukan orang ni, ini malaikat yang mulia ni. Entah itu, ngupah dia. Kupas. In hadza illa malakun karim. Kupas. Udah keluar Nabi Yusuf. Kata Siti Zulaiha, puan-puan, cuba tengok apa berlaku pada jari puan-puan. Tengok ada yang cabik, ada yang kudung, ada yang luka, ada yang putih pun ada. Kenapa? Masa tengok Nabi Yusuf tu, tangan tu ngupas dia. Menandakan Nabi Yusuf tu lelaki yang sangat cantik. Lelaki yang sangat handsome, lelaki yang sangat menawan. Yang lain-lain itu semua sudah digoda oleh hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu amarah. Itu nama nafsunya, nafsu amarah. Itu nafsu yang pertama. Orang yang memiliki nafsu amarah ni sentiasa je mengajak kepada kejahatan. Sentiasa melakukan kejahatan. Bukan saja dia buat jahat, dia memanggil orang lain supaya buat jahat juga. Itu ada geng-geng tu. Ada tak geng sekarang ni? Geng merampok, geng menipu, sindiket, geng rasuah dan sebagainya. Itu pun semua dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsu apa bilanya? Nafsul amarah. Nafsu ni ada 7 peringkat, tuan-tuan. Pagi nak cerita 7 peringkat nafsu tu. Yang pertama namanya amarah. Kalau kita dikuasai oleh nafsul amarah, letih lah ya. Semayang tanda, puasa tanda. Bila bulan Ramadan jadi geng plastik hitam. Tahu geng plastik hitam? Ada atas motor je tu kena geng nafsu amarah. Sentiasa melakukan kejahatan je. Dia nak buat jahat je. Bangkit dari tidur aja dia menung. Kau siapa nak aku bakar lepas ni? Kereta siapa nak aku tutup tayar ni? Dia nak melakukan kejahatan aja. Itu yang mengajak orang buat jahat tu. Mari kita menari, mari kita berjoget, mari kita mengisap dadah dan sebagainya. Ngajak buat jahat je. Kalau dah dikuasai oleh nafsu amarah. Come to Marlboro country. Guinness Stout is good for you. Itu je Kemudian entah macam mana dia sedul dia dengar ustaz berceramah umpamanya. Dia dengar ustaz Ramadan berceramah. Dia sedul. Ustaz Ramadan As-Setiawani. Yalah. Atau Ustaz Sofi Al-Kelantani. Saya baca Facebook, saya tahulah. Dia dengar tu, maka datang kesedaran. Bila kesedaran tu, nafsu amarah tu bertukar. Naik pangkat satu kepada nafsu lawamah. Yang pertama tadi apa? Amarah. Yang kedua, lawamah namanya. Allah bersumpah dengan lawamah tu La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah dalam Quran surah Al-Qiyamah. Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni ada baik sikit. Dia dah mau semayang, dah mau menutup aurat, dah mau baca Quran, dah mau dengar ngaji, dah mau selawat,
Udah mau zikir. Tapi tak lama. Kejap aja. Itu nafsu lawamah. Kenapa? Dibiarkan dia. Itu sebab tuan-tuan yang baru-baru nak datang ke masjid ni, jangan terus serogah aja. Dipujuk-pujuk supaya dia rajin datang masjid. Dibagi galakan-galakan supaya dia rajin beribadah. Ini kadang-kadang dia rajin datang. Udah elok datang, diserogah dia. Kamu ni semua. Semua yang betul sih. Dia dah tak datang dia. Bukan sinilah, tempat lain. Masjid Al-Khairiyah ni bagus. Tempat lain apa itu? Udah tak nak datang lepas itu. Merajuk. Kenapa? Dia lawamah. Tak kuat lagi. Iman yang tak kuat. Mula-mula tu punya rajin. Bangkit semua. Tunduk, bangkit. Tunduk, bangkit. Tunduk, bangkit. Semayang ni dia. Orang heran tengoknya. Lepas itu, dah seminggu tak semayang. Lepas itu datang balik. Lepas itu, hilang balik. Dia macam chip semua. Tahu apa chip semua? Kejap ada, kejap tak ada. Itu orang lawamah ni kan. Sebab itu kalau dia dalam lawamah tu kita bimbing dia. Sebab nak ada nak ada jamaah. Jamaah tu mesti mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu Allah SWT. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Hendaklah ada di kalangan kamu golongan yang menjadi contoh kepada orang ramai. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang dapat keuntungan. Jadi lawamah ni dia tak tahan lama. Kalau setakat lawamah dia tak tahan lama. Kadang-kadang umur dah 40 atau 45 ataupun 60 lah depan jin. Baru sedar. Bila sedar dia pun pergi Mekah. Pergi Mekah ni haji lah. Bali tu punya lah hebat, korban punya lebih besar, lebih tebal, lebih korban saya lagi tahu. Lepas korban tu ada pula apa? Ada pula kelubung. Datang pun awal aja. Tapi tahan seminggu, tahan sebulan. Dah lepas sebulan dah hilang korban, dah tinggal kepiah putih. Lepas bulan yang kedua kepiah putih pun dah hilang. Dah tinggal apa? Korban pun tak ada. Hilang semua. Lepas tu dah hilang jubah. Lepas tu dah hilang, dah pakai baju Melayu je. Belum pakai kain je. Lepas tu kain pun hilang, jubah pun hilang, dah pakai seluar pendek jogging. Dia tak tahan lama. Kerana tak ada bimbingan. Itu lawamah. Ada orang apa itu? One more time. Ada ke? Tak ada. Ada. Sini tak ada lah. Tapi tempat lain ada. Jadi orang apa itu kena dibimbing. Nak ada kawan-kawan. Nak ada member-member. Bila ada member-member, barulah ada kekuatan. Macam sekarang ni kita ramai-ramai pakai songkok, pakai piah, pakai apa ni. Ada kekuatan. Kalau kita seorang je, tengok orang lain dogo aja balik. Buang semua kan. Kerana tak ada kekuatan. Itu nak ramai tu suruh kita berjamaah tu. Alaikum bil jamaah, kata Nabi. Diwajibkan atas kamu itu berjamaah. Kalau di istiqamah dia melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan, betul-betul istiqamah. Artinya apa? Berterusan, maka nafsunya akan ditingkatkan kepada nafsu tingkatan yang ketiga. Namanya mulhimah. Tadi lawamah. Nombor 1 amarah, nombor 2 lawamah, nombor 3 mulhimah. 7 semua ya. Mulhimah. Ini udah istiqamah. Udah baik. Semayang tak tinggal. Puasa Ramadan tak tinggal. Ngaji rajin, baca Quran rajin, selawat rajin, zikir rajin. Tasbih rajin, tahmid rajin, tahlil pun rajin. Kalau tahlil pun punya kuat sampai terangkat punggung, sampai bergoyor masjid ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Punya bergoyor tak bergoyor. Goncang. Tapi rupa-rupanya hanya zahirnya saja. Dalam hati dia tak seronok. Dalam hati tak seronok semayang. Kalau pagi jemaat tu culah aja nak datang. Pasal apa?
Pasal bagi jemaat tu imam baca surah Sajadah. Panjang benar. Tak terlalu tinggi, lama benar. Dalam hati dia lah. Tapi tak khabar orang. Itu mulhimah. Tadi tu imam ada baca tak tadi? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada tak baca tu imam tadi? Imam muda kita tadi. Diilhamkan kepada mereka ke arah kemaksiatan dan ke arah ketakwaan. Itu dapat ilham. Jadi maknanya zahirnya saja yang baik. Sedangkan batinnya belum lagi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan ke arah kejahatan dan ke arah kebaikan. Ke arah ketakwaan. Jadi mulhimah ni belum selamat lagi. Tapi zahirnya dia seolah-olah bagus. Udah nutup aurat. Ada yang pakai purdah pun ada. Pakai purdah tu. Nampak mata tu boleh. Tapi mata tu nengok je maksiat. Hatinya masih ingat ke maksiat je. Badannya di masjid. Badannya di majlis zikir. Tapi hati teringat juga. Teringat dangdut yang pernah dia pergi tu. Teringat dondang sayangnya dia yang pernah hadir tu. Teringat Hindustan lah. Teringat Korea, K-pop lah. Macam-macam ingatnya. Ngambil nombor ekor dah. Tidak dah. Tak ada ngambil nombor ekor. Dosa talaknya. Tapi apa? Bila macam surat khabar, tengok juga muka surat belakang. Kenapa nak tengok muka surat belakang? Kerana ada keputusan nombor ekor. Berapa nama? 986. Oh, tak aku rupanya. Tahu mana 986? Ada dua. Mengaji. Dengar ceramah. Tapi hatinya ingatkan maksiat, majlis-majlis maksiat. Teringatkan tempat dia dulu berkaraoke. Teringat dia dulu pun berkaraoke dia. That's the way I like it. Aha ni ya. Teringat Hindustan. Ya ho janggali kahe lagi. Apa lagi? Cel Mary, Sati hai Mary, hati. Teringat semua tu. Tapi dia kalau segi zahirnya sudah baik. Tapi batinnya masih seronok kepada maksiat. Dia tak ada ingatkan arti-arti lilah, tak ada. Tak ada cerita tentang arti saja. Tapi bila baca surat khabar, tengok je bukan muka surat tengah. Apa lah muka surat tengah surat khabar? Cerita arti-arti. Oh, cerita arti lilah tu kaya ayat. Yalah, macam-macam tahu. Kerana dia masih minat lagi. Ini mulhimah. Belum selamat lagi. Tapi zahirnya dah baik. Maksiat dah tak buat. Cuma hati tak jaga hati. Kerana dia tidak ada bimbingan. Mungkin tak ada bimbingan lah. Tapi kalau dia dibimbing oleh guru, dia tahulah mana sifat yang baik, mana sifat yang tak baik. Hatinya sudah dididik. Mana sifat mahmudah, mana sifat mazmumah, dia tahu dah. Sebab itu tuan-tuan nak menguatkan iman ni ada tiga proses. Nak menguatkan iman kita tu. Yang pertama dipanggil takhalli. Takhalli itu artinya menghilangkan sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang keji itu dihilangkan, namanya takhalli. Takhalli ya. Menghilangkan sifat-sifat mazmumah. Apa sifat mazmumah? Seperti hasad dengki, seperti takabur, seperti riya, seperti ujub, seperti gila dunia, gila pangkat dan sebagainya. Itu takhalli. Bila dah hilang sifat mazmumah tu, diisi pula dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah itu sifat apa? Sifat baik. Diisi dengan taubat, diisi dengan redha, diisi dengan syukur, diisi dengan sabar, diisi dengan ikhlas. Itu sifat-sifat mahmudah. Bila ada takhalli, ada takhalli, baru datang tajalli. Tajalli dari Allah. Allah bagi dia tajalli. Apa dia tajalli? Terasa kebesaran Allah Ta'ala. Terasa kesempurnaan Allah Ta'ala. Terasa kehebatan Allah Ta'ala. Terasa dalam hati. Itu namanya tajalli. Tapi proses itu melalui takhalli dan takhalli. Baru dapat tajalli. Mudah-mudahan kita ni semua dah dapat tajalli lah. Kena berusaha lah. Sungguh-sungguh. Nak merasa kebesaran Allah. Bila sebut Allahu Akbar, terasa Allah Maha Besar. Bila sebut Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, betul-betul dia minta. Dia doa, 8 doa tu. Betul-betul dia minta tu. Tak adalah Allahu Akbar, Allah Akbar sujud balik. Tumakninah pun tak ada. Ada tak orang kau itu? Tumakninah pun tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang diminta ni? Padahal 8 permintaan tu. Tak ada tajalli tu. Kalau ada tajalli, dia betul-betul minta.
Sebab bila dia sebut assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, dia terasa betul-betul yang dia tu berdialog dengan Nabi, bercakap dengan Nabi one to one. Assalamu alayka ayyuhan nabi, selamat sejahtera kamu wahai Nabi, ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah dan diberkati oleh Allah. Seolah-olah dia berdialog dengan Nabi. Itu tajalli. Kita sudah ada salam aja. Saya lah tuan tak ya. Sudah ada salam. Salam rupanya ya. Ya, tak ada tajalli. Bila ada takhalli baru ada tajalli. Ini sifat ataupun nafsu yang ketiga. Peringkat nafsu yang ketiga. Apa tadi? Mulhimah. Yang keempat, ini baru selamat. Ya. Dapat peringkat yang keempat tu baru selamat, iaitu mutmainnah. Ya, mutmainnah. Itu selamat. Garanti dapat syurga. Mana tahu? Mana tahu? Allah sebut dalam Quran, ya. Ada tak Allah sebut dalam Quran? Suratul Fajr. Apa hujung kali? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai mereka yang memiliki nafsul mutmainnah, atau tafsir yang lain, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Tengok, Allah iktiraf orang ni sebagai hamba-hamba dia. Bila dapat pengiktirafan dari Allah Ta'ala, ya, bila Allah iktiraf dia sebagai hamba-hamba dia, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga Allah. Jadi kalau hendakkan syurga, jamin syurga, tak ada jalan lain. Kena tingkatkan nafsu tu sehingga kan nafsul mutmainnah, ya. Baru ada jaminan. Apa tanda nafsul mutmainnah tu? Dia seronok melakukan kebajikan. Kalau dia baca Quran tak ada jemu-jemu. Ya. Tak ada jemu-jemu. Baca berjam-jam tak apa. Kalau dia semayang lama belum. Ya. Apa saja kebaikan. Kalau majlis ilmu dia pergi ke mana saja, bukan mesti di kampus Setiawan aja, di mana-mana pun. Asal kawasan Manjung ni, dia pergi aja. Ada di Manjung dia pergi, ada di Lumut dia pergi, ada di Setiawan dia pergi dan sebagainya. Kerana dia seronok dengan kebajikan, seronok nak buat taat, seronok semayang, seronok mengaji, seronok baca Quran, seronok selawat, seronok zikir dan sebagainya. Itu dia mutmainnah. Dan benci kepada maksiat. Ya. Dia nengok pohon amoy itu macam nak muntah. Ada apa tu? Ada ke nak muntah nengok pohon amoy? Kalau tak ada, tak ada lah. Ya. Orang yang nafsu mutmainnah tu dia benci ke maksiat, tak nak maksiat. Dia tak nak benda-benda yang boleh menyebabkan dia masuk neraka. Dia takutkan apa? Takutkan neraka. Sebut nama Allah bergementar jiwanya. Itu Allah sebut dalam Quran. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, iaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah iman. Makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka. Itu orang yang nafsul mutmainnah. Dan jamin masuk syurga. Macam tuan-tuan lah, alhamdulillah, macam perempuan belakang tu itu juga. Itu mutmainnah insya-Allah. Iya ke tak? Siapa tak nak angkat tangan? Jadi mudah-mudahan kita usaha untuk paling kudi, paling koman, paling curut, paling tak guna nafsul mutmainnah. Baru dijamin masuk syurga. Atas lagi tu lagi baguslah. Ayat yang keempat ya, mutmainnah. Garanti masuk syurga. Syurga ada berapa? Dah jenuh ngajar ni. Syurga ada berapa? 8. Bukan 7 ya. Syurga ada berapa? 8. Yang pertama syurga Firdaus. Yang kedua syurga Jannatun Adnin. Yang ketiga syurga Darussalam. Tadi ada yang minta Darussalam? Tadi lepas mayang dia tak minta Darussalam. Wa adkhilnal jannata
Darussalam. Itu Darussalam nombor 3. Nombor 4, Jannatul Ma'wa. Sebab betul Ma'wa. Jangan Ma'wa girlfriend. Jangan Ma'wa. Ma'wa orang ngajak tahu ngajak apa? Mak saudara. Mak saudara panggil Ma'wa. Tak tanya sahabat saya ni ya. Ma'wa kata. Artinya makcik itu. Ini Ma'wa macam Kedah. Itu yang keempat. Yang kelima Jannatul Na'im. Penuh nikmat aja. Yang keenam Jannatul Khuld, kekal, segala-galanya kekal, mudanya kekal, bahagianya kekal, seronoknya kekal, nikmatnya kekal. Itu Jannatul Khuld. Yang ke-8 Jannatul Jalal, agung, segala-galanya agung. Pangkatnya agung, semuanya agung. Yang ke-8 Jannatul Qarar, tenang dia, aman ya, Jannatul Qarar. Itu 8 syurga. Mana dah? Yang mana dah, tuan-tuan? Perempuan tak yang mana? 8 syurga nak yang mana? Ya Allah, nak sudah saja, lain tak ada. Jawab semua lah. Yang mana dah? Semua. Kerana kita di syurga masuk berapa lama? Tempoh berapa lama? Selama-lamanya. Dah pandai cakap membaca nama tu. Selama-lamanya, forever and ever. Orang putih pula ya. Forever and ever and ever and ever and ever. Itu nafsu mutmainnah ya. Yang kata lagi itu lagi baguslah, iaitu radiyah. Yang nombor 5, nafsu radiyah. Artinya dia redha dengan ketentuan Allah Taala. Apa saja dia datang oleh Allah Taala, dia redha. Sama dia baik atau jahat, sama dia nikmat atau musibah, dia redha dengan ketentuan Allah Taala. Bukan tak sakit, tapi dia redha. Dia menerima dengan lapang dada. Itu masuk syurga tanpa hisap tu. Masuk syurga juga tapi tanpa hisap tu ya, redha. Ya, radiyah nama nafsunya. Bukan nama orang ni lah, radiyah bukan nama orang, nama nafsu yang kelima, radiyah. Itu lagi tinggi lah. Nafsu wali-wali, nafsu para sahabat, itu radiyah ya. Yang keenam mardiyah. Ini pun bukan nama orang tau. Nama nafsu itu mardiyah. Mardiyah itu artinya apa? Allah redha dengan dia. Apa saja dia buat Allah redha. Apa saja Allah redha dengan dia. Dia diredai, mardiyah ya. Dan bila dia tahu Allah redha, dia berani kena buat maksiat. Berani kena ambil mereka. Berani kena nari. Berani kena minum arak. Berani kena mengumpat. Dia sedar je. Sentiasa dia sedar Allah tu mengawasi dia je. Dia tahu 2 orang malaikat ikut dia ke mana pergi. Siapa? Kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah ya. Sentiasa ada di sisi kamu 2 orang malaikat. Seorang tu namanya kiraman, seorang namanya katibin. Kiraman tu yang maha mulia, katibin tu sentiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu saja apa yang kamu buat. Kalau kita sedar ni, orang yang nafsu radiyah tu sentiasa sedar. Ada je malaikat mengikut dia, special branch mengikut dia ke mana pergi. Special branch akhirat. Lagi hebat daripada special brand dunia ni. Special brand dunia ni dia tak ada catat pun berapa kali kita menguap sehari, tak ada catatnya. Berapa kali berkedip mata, tak ada catatnya. Berapa kali kita bersin, tak ada catatnya. Itu special brand dunia. Ini kiraman katibin ni apa pun ada catatnya semua. Whatever you do in this world will be apa? Written. Itu kiraman katibin Jadi dia sedar tu, maka dia sentiasa redha dengan ketentuan Allah Taala. Yang ke-6 mardiyah. Mardiyah tu Allah redha dengan dia. Macam tadi dah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Redha dengan Allah dan Allah pun redha dengan dia. Kalau Allah redha dengan dia, takkan Allah seksa orang yang diredai oleh Allah Taala ya. Itu mardiyah, itu nafsu para sahabat. Yang tadi radiyah itu nafsu wali-wali. Yang ini nafsu para sahabat. Seperti nafsu Sayyidina Umar. Seperti nafsu siapa? Bilal bin Rabah. Seperti nafsu Sayyidina Abu Bakar. Seperti nafsu Sayyidina Utsman, Ali dan sebagainya. Nanti itu apa namanya? Mardiyah. Abu Bakar tu bila diminta sumbangan untuk perang Tabuk, berapa bagian?
Baru lagi kan? Seluruh hartanya. Ditanya Rasulullah, apa yang tinggal bagi kamu ya Abu Bakar? Kata Rasulullah. Apa jawabnya? Memadailah bagi aku Allah dan Rasul. Cukup bagi aku Allah dan Rasul. Itu nafsul apa? Mardiyah. Itu ada panggil As-Siddiq. Dia ngikut aja. Hari itu dia ajak Nabi pergi hijrah. Hari itu dia pergi. Tinggal sekali kebun-kebunnya. Tinggal sekali harta-hartanya. Kejap-kejap itu pergi je. Kejap tu panggil, kejap tu pergi. Hari itu dia didakwah oleh Nabi suruh menyembah Allah. Kembali kepada Islam. Terus masuk. Dia orang yang pertama masuk Islam. Selepas Khadijah. Itu Abu Bakar. Bila dia khabar pada apa? Abu Jahal khabar pada dia. Lepas Isra dan Mi'raj. Dia cerita. Bahawa dia pergi ke langit, pergi mana? Pergi ke dari Mekah ke Baitul Maqdis, betul tengok ini, tengok ini. Dia tanya Abu Bakar, kamu percaya ke? Kata Abu Bakar, kalau Nabi yang bercakap itu, kalau Muhammad yang bercakap itu, aku percaya. Walaupun dia kata dia naik ke langit. Abu Jahal belum cerita tentang langit ini. Walaupun dia kata aku naik ke langit, aku percaya. Padahal dia belum cerita. Dia baru nak cerita bahawa Nabi Muhammad ngabarkan dia pergi langit berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sejak itulah dia ni dipanggil digelarkan apa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini dah yang dapat pangkat mardiyah, nafsunya mardiyah. Sentiasa aja redha dengan ketentuan Allah Taala. Yang ketujuh, kamilah. Nafsu apa? Kamilah. Artinya apa? Sempurna. Ini tak ada. Siapa pun tak ada. Sini tak ada. Ini nafsu Rasul. Ada Rasul yang kat tangan. Mana Rasul ada? Mana jawab? Belakang ada Rasul? Tak ada. Itu nafsu kamilah. Nafsu Rasul. Ulang Rasul ada? Mana? Itu intan. Itu nama kedai. Dia tidak Rasul betul. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. No. Hebat dalam nama Nabi. Hebat dalam nama Ibrahim. Nama Nabi ada Ibrahim. No. Mana ada Nabi nama Zahir? Ada? Itu dia. Tak ada. Itu Rasul-Rasul saja ya. Iman Rasul-Rasul yang sentiasa grafnya naik aja, tak ada turun-turun. Kita ni turun naik. Iman kita ni turun naik ya. Yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurangan. Malam tadi saya ngajar di Taman Samudera, Yazid wa yanqus iman manusia. Iman kita ni. Tapi iman Rasul-Rasul sentiasa naik aja, tak ada turun-turun ya. Alright, itu 7 tingkatan hawa nafsu. Ya. Ingat kan? Yang pertama apa? Kuis sebenarnya pagi ni. Jangan dengan nota saya betul. Yang pertama apa? Amarah. Sebut amarah. Yang kedua, lawamah. Bagus. Yang ketiga, mulhimah. Yang keempat, mutmainnah. Yang kelima, radiyah. Orang belakang jawab. Bagus betul. Yang keenam, mardiyah. Yang ketujuh, kamilah. Very good. Bagus. Bijak betul ya. Murid-murid tadika cikgu. Alhamdulillah. Itu melawak itu ya. Yang mudah-mudahan kita paling koman, paling kudi, paling koyuk, paling tak guna. Apa nafsu kita nak? Mutmainnah ya. Capai. Usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat di dunia dan selamat di akhirat ya. Sebagaimana yang kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca betul-betul. Rabbana panjang ya. Mad jaiz munfasil. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tarik nafas. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Tarik nafas, tanda kita berhenti. Wa qina azabannar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Ada dengar tu? Wa qina azabannar. Jangan wa qina azabannar, wa qina azabannar. Ada dengar? Nun misal sebut ya.
Barulah mudah-mudahan kita dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat semua itu. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jam pun dah dekat, dah 7.30 dia. Cukup dah tu ya. Cukup ke tak? Cukup ke tak? Usah buat lah. Saya dah putih ngajar ni tau. Dah putih. Udah lengoh tu. Mula bersilir, betul selemput balik. Yang nyandor tepi tak apa. Ini yang apa tak ada ni? Tiang tak ada. Dinding tak ada. Itu pun mula lengoh. Cuma mula bersilir, betul selemput. Jadi cukup dah sekadar itu. Sebelum ada yang menjerit di belakang tu. Udah tu ustaz dah. Udah tu ya. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu